yang kulakukan. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم وهاي Tuhan ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Dengan kasih-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat
nikmatmu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li, faghfir li, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Baiklah, sebelum itu pesanan mesra daripada kami, dari pihak kami, iaitu para hadirin bolehlah mendatangkan pensel dan juga nota untuk mencatat sedikit sebanyak apa yang akan dikongsikan nanti. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Bagi memberkati program kita pada kali ini, sama-samalah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bunga gantang di tepi di jeti peramu, indah warnanya bagaikan bara. Selamat datang para tetamu, dengan izin dimulakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Faizul Amri,
Seterusnya yang saya kasihi rakan-rakan seperjuangan serta para hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang mana sedang menonton secara siaran langsung di Facebook Kelab Mahasiswa Program Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebelum kita pergi lebih lanjut, ada baiknya saya berkongsikan serba sedikit tentang webinar kali ini. Webinar ini merupakan salah satu bentuk perkongsian di bawah usaha Kelab Mahasiswa Program Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah Universiti Kebangsaan Malaysia dengan mengupaskan topik-topik yang sangat baik sekali dan yang mana dihadiri oleh panel yang ahli dalam bidangnya. Dengan tajuknya pada kali ini ialah penghujahan qiraat mudrajah dalam tafsir dan fiqh. Saya, Ahmad Muaz bin Mahyidin, pelajar tahun 3 Program Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah, moderator anda pada kali ini. Sebelum kita teruskan perkongsian, pada kali ini juga ada baiknya kita kenali serba sedikit latar belakang panel kita pada kali ini. Nama diberikan ialah Muhammad Faizul Amri bin Muhammad Sa'ad. Beliau merupakan pensyarah Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Dari segi latar pendidikan beliau, beliau merupakan lepasan diploma Tahfiz Al-Quran wal Al-Qiraat Darul Quran JAKIM. Selain itu merupakan lepasan ijazah sarjana muda takhasus qiraat di Universiti Al-Azhar. Malah merupakan lepasan ijazah sarjana Al-Quran dan As-Sunnah Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan juga merupakan doktor falsafah Al-Quran dan As-Sunnah dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Faizul Amri untuk kongsikan sedikit sebanyak tentang topik pada kali ini. Silakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke saudara Muaz? Boleh? Alhamdulillah. Boleh, jelas Dr. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Muaz Mahyidin, selaku moderator kita pada hari ini, ahli jawatankuasa yang terlibat, yang berusaha untuk mengadakan wacana kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan sudi menjemput saya. Dan tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah penghujahan qiraat mudrajah dalam tafsir dan fiqh. Ini merupakan kajian saya pada peringkat master dulu, tetapi baru dapat dicetak, alhamdulillah. Dan ada bukunya, boleh dapatkan di penerbit UKM. Boleh dapatkan pada yang berminat dalam bidang qiraat dan tafsir. Hari ini alhamdulillah berkesempatan pula untuk kongsi sedikitlah maklumat yang ada hasil daripada kajian sendirilah. Mudah-mudahan dia dapat memberi manfaat pada anak-anak pelajar sekalian dan para hadirin yang saya kasih sekalian. Baik. Yang pertama yang kita akan tengok pada hari ini adalah berkaitan dengan apa itu qiraat mudrajah. Ada setengah yang belajar qiraat pun belum tentu dia tahu lagi apa qiraat mudrajah tu kan. Sebelum ni kita tahulah qiraat. Kalau masyarakat kita tak boleh hukumkan lah. Mungkin yang dia ketahui tu qiraati macam tu lah. Tapi kita masyarakat pelajar
InsyaAllah tahu itu kiraat apa. Sekarang dah makin berkembang alhamdulillah pengajian kiraat di Malaysia ni. Ada banyak pengajian di peringkat ijazah dan sehingga peringkat yang lebih tinggi pun ada. Cuma di peringkat kita ni, walaupun kita dah belajar, mungkin ada yang belum tahu lagi apa itu kiraat mudrajah kan. Apa dia terbahagi dalam bahagian yang mana? Dia boleh guna ke? Ada ke mufassir yang guna kiraat mudrajah ni dalam pentafsiran mereka? Apa istinbat hukum sampai tangkap tahap mana yang digunakan oleh fuqaha dalam menerbitkan hukum melalui qiraat mudrajah ni? Ada ke tak ada? Macam tu kan. Baik, kita tengok slide yang kedua. Apa dia maksud qiraat mudrajah ni? Baik. Sebelum kita masuk ke pembahagian qiraat, saya jelaskan dululah apa dia maksud qiraat mudrajah ni. Mudraj ni di sudut bahasa dia diambil daripada perkataan adraja. Adrajatu syai' fi syai'. Kan? Aku telah masukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Qiraat mudrajah pula dari sudut istilah dia, ada ulama definisikan dia sebagai huwa ma zaidun fil qiraat ala wajhi tafsir. Yakni suatu penambahan dalam qiraat untuk tujuan pentafsiran. Atau ada yang definisikan dia sebagai ma yuzadu fi kalimatil Quran ala wajhi tafsir. Maknanya ada penambahan dalam kalimat Quran ni, dia ada tambah untuk tujuan tafsir. Itu maksudnya. Dalam hadis ada juga mudraj. Dan dalam hadis dia lebih dia terlibat dalam matan dan juga terlibat juga dalam sanad dia. Itu boleh berlaku. Tapi di dalam qiraat dia hanya ada di dalam matan dia lah. Dia kajiannya ada di dalam matan Al-Quran itu sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan qiraat al-mudrajah. Slide selepasnya. Baik. Sebagai pengenalan juga, sekiranya kita tengok perbincangan para sarjana kita pada hari ini, antaranya yang saya pilih pada hari ini adalah tulisan daripada Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam Ta'rif Ad-Darisin. Dia ada senaraikan sumber tafsir bil maksur. Bagi dia ini sumber tafsir bil maksur. Bagi dia tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu ada kelasnya tersendiri. Tetapi yang disebut dengan maksur tu ada 5 bagi dia. Pertamanya adalah hadis marfu' yang sampai kepada Rasulullah SAW, aqwalus sahabah, aqwalut tabi'in, qiraat syadzah, dan yang kelima tu, fokus kita pada hari ini, yang kelima tu al-qiraat al-mudrajah. Dan dia sebut dia juga dikenali sebagai tafsiriyah. Dan ada setengah ulama kenali dia sebagai mudrajah. Yang ini yang kita akan kupaskan pada hari ini, al-qiraat mudrajah yang disenaraikan oleh sarjana kita sebagai salah satu sumber maksur dalam pentafsiran Al-Quran. Jadi bila disenaraikan tu, nampaklah qiraat mudrajah ni ada sesuatu yang sangat penting untuk kita fahami dan juga kuasai. Di dalam tafsir juga, sekiranya kita baca kan, kita akan jumpa banyak bentuk-bentuk yang macam ni. Yang bentuk ada penambahan, tapi dia ada bahasa macam kata qara'a Ibnu Mas'ud, qara'a Ibnu Abbas, qara'a Ubay bin Ka'ab wa fi mushaf Aisyah. Dia macam tu bahasa dia. Dan setengahnya kita juga akan jumpa, ini keluar sikit daripada mudrajah lah. Sekiranya kita mengkaji qiraat dalam tafsir, kita akan jumpa juga setengah keadaan mufassir tulis hiya qiraatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan qiraat Rasulullah, qiraat Nabi, dia tulis kan. Jadi setengah pengkaji bila dia baca begitu, kenapa mufassir ini namakan qiraat itu dengan qiraat Nabi, sedangkan qiraat yang mutawatirah
yang ada di dalam tu semua bersumberkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kajian dilakukan dan saya pun buat bacaan sikit, saya jumpalah kajian daripada seorang takhasus dalam tafsir dan qiraat ni di Gaza. Dia buat kajian, dia ke Mesir dan sebagainya, cari apa maksud bila sebut dalam tafsir qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasil pengkajian tu dia dapati setengah ulama meletakkan nama qiraat Nabi tu kerana dia menemui sanad yang sahih. Dia mengkaji sanad qiraat tersebut dan dia dapati sanad itu sahih. Tetapi para qurra tak masukkan qiraat tu di dalam qiraat yang telah dikumpulkan oleh mereka. Maknanya dalam qiraat mutawatirah pun tak ada dan qiraat syadzah pun tak dimasukkan. Jadi bagi dia ini adalah sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tulislah ya qiraatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ada juga tinjau berkaitan dengan qiraat yang bentuk begini di dalam tafsir, dan hasil yang saya perolehi, qiraat-qiraat ni walaupun dinamakan sebagai qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada sebahagiannya masuk dalam mutawatirah sebenarnya. Walaupun dinamakan oleh fasir tu qiraatun Nabi, tujuan asalnya yang seperti saya sebut tadi, tetapi ada sebahagian dia memang masuk di bawah mutawatir. Dia memang qiraat mutawatirah. Manakala yang sebahagian yang lain tu ada yang bentuknya bentuk syadzah. Kan? Dan sekiranya kita tengok juga di dalam kitab-kitab tafsir ni, walaupun kita jumpa imam as-sab'ah kan, imam asyarah, imam qiraat mutawatirah yang kita kenali, tetapi bukan semua qiraat yang dinisbahkan kepada imam-imam yang 7, imam yang 10 ni, dia status penisbahan dia tu mutawatir. Ini pun kena hati-hati juga. Kadang tu bila sebut nama, contohnya ini dia sebut Nafi' di situ, tetapi sebahagiannya dia tidak mutawatir sebenarnya. Sebab itulah bila kita merujuk dalam tafsir, dalam qiraat dan tafsir, kita perlu membuat semakkan dahulu, semak dan pastikan. Walaupun nama daripada imam yang telah dikenali, imam 7, imam 10, kena semak juga. Ada sebahagiannya tidak mutawatir, dia adalah qiraat syadzah. Jadi ini bentuk-bentuk qiraat yang ada dalam tafsir secara umum lah, sebagai pengenalan pada hari ini. Slide yang selepasnya. Baik, ini hasil yang saya jumpa pagi tadi sebenarnya. Saya dapat download satu buku berkaitan dengan qiraatul mudrajah, mafhumuha wa atharuha. Ini buku ni saya dah jumpa lama sebenarnya, tetapi saya tak dapat download. Baru hari ni saya cuba download, boleh. Pagi tadi boleh. Sebelum ni saya tak boleh baca lah. Saya boleh baca tajuk saja. Buku ni pada tahun 2018 cetakannya. Kajian saya 2009. Maknanya saya lebih awal lah kaji. Ini oleh Dr. Nasir. Ustaz Dr. Nasir. Dan buku berikutnya tu Al-Qira'ah Al-Syadzah Al-Mudrajah Tafsiriyah wa As'aruha fi Tafsiril Ma'na Qur'ani. Itu dua buku yang hampir sama sebenarnya dengan tajuk kajian saya. Saya tengoklah sekali lalu pagi tadi, memang pembincangannya pun hampir sama juga. Tapi kita lebih awal lah, alhamdulillah. Yang pentingnya kitab-kitab ini dapat memberi sumbangan kepada masyarakat, dan kitab yang saya tulis ni bolehlah orang Malaysia pun boleh baca sebab dalam bahasa Melayu, insya-Allah. Baik, kita masuk perbincangan berikutnya. Slide selepasnya. Baik. Sebelum kita masuk secara mendalam lah berkaitan dengan sejarah mudrajah ni, macam mana dia muncul, macam mana dia boleh muncul ada dalam kitab-kitab tafsir yang kita baca pada hari ini, kita boleh dapati. Kita tengok dulu sejarah Al-Quran lah, secara umum, secara ringkasnya. Zaman Nabi SAW, apabila Quran turun pada Nabi akan suruh sahabat tulis.
antara ketua untuk menulis Quran pada zaman tersebut adalah Zaid bin Sabit, dan dia zaman Khulafa' Ar-Rasyidin pun dia jugalah sebagai ketua penulis Al-Quran kan. Jadi Quran ditulis di dalam suhuf kan, di dalam pelbagai medium lah yang ditulis. Jadi ditulis-tulis, kemudian Quran ini dia turun dalam sab'atu ahruf. Jadi pembincangan berkaitan dengan sab'atu ahruf ni pembincangan yang sangat panjang, yang sangat luas. Antara yang membincangkannya adalah Syekh Abdul Azim Az-Zurqani dalam Manahilul Irfan kan. Dia ulas berkaitan tu lebih 40 pandangan berkaitan dengan sab'atu ahruf ni. Macam mana bentuk dia tu kan, ada 7 bentuk tu apa. Jadi ada beza sedikit dengan apa yang diutarakan oleh Imam Ibnul Jazari, tetapi perbezaannya sangat sedikit lah. Tapi pandangan yang ditarjihkan oleh beliau adalah pandangan daripada Ar-Razi, daripada Fakhruddin Ar-Razi. Jadi Quran ni di zaman para Khulafa' Ar-Rasyidin pula dikumpulkan suhuf ni dalam satu mushaf kan. Semua pakai ada mushaf di zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian zaman Osman kan, ada sebab-sebabnya lah. Sebab peperangan, ada yang diriwayatkan 70 orang hufaz Quran syahid dalam perangan kan. Ada yang saya ada dengar lah isu, ada kata ramainya hufaz Quran ni, qura' ni yang syahid pada itu sebab dia tak pandai berperang. Dia sibuk mengapa, dia lupa, dia tak pandai berlawan. Jadi ramai yang mati, yang syahid. Walaupun syahid tu memang jadi buruan lah para salafun salih. Kita pun kalau nak syahid, nak jugalah, besar ganjaran pahala dia kan. Tetapi saya lebih suka faham, saya lebih suka untuk simpulkan bahawa qura' dalam kalangan sahabat yang meninggal ni, sebab mereka faham kelebihan mendapat syahid tu, mereka menjadi berani. Mereka lah yang ke depan untuk berperang di zaman tersebut. Jadi mereka lah yang ramai mati syahid. Ada yang sebut 700 dan sebagainya. Qurtubi contohnya, dia kata 700 syahid. Tapi yang lebih kita ambil adalah 70 yang syahid pada perangan tersebut. Jadi zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ni juga apabila dikumpulkan Quran, terutamanya di zaman Sayyidina Osman Affan. Zaman Sayyidina Osman bin Affan ni disebutkan oleh Dr. Salim Muhaisin dalam Fi Rihabil Quran. Dia dah sebut, dia kata masa zaman beliau ni, zaman Sayyidina Osman ni, sahabat yang berkumpul untuk membawa bukti-bukti Quran, bentuk tulisan dan sebagainya kan. Yang hafazan, semua yang para penulis pun hafaz dah. Ramai sahabat yang hafaz, semua tahu itu Quran. Dia kata kumpul para sahabat itu lebih daripada 12,000 orang. Seolah-olah satu muktamar yang sangat besar. Dan para sahabat ketika itu semua bersetuju bahawa yang dikumpulkan itu adalah Quran. Nak menunjukkan bahawa Quran itu mendapat kesepakatan daripada zaman sahabat lagi sampai zaman sekarang. Tidak orang petikai qiraat yang mutawatirah ni kan. Adalah orientalis dan sebagainya. Kalau kita nak cerita itu, kita akan cerita dalam kesempatan yang lain lah insyaAllah. Jadi Quran yang dikumpul zaman Sayyidina Osman ni, dia bahagi-bahagikan. Sebab ketika mana Quran turun dalam sab'atu ahruf ni, ada yang ditulis, maknanya dalam satu mushaf tu, sekiranya riwayat untuk ayat tu ada 3 lah ditulis. Begitu. Jadi ada banyak. Datang zaman Osman, Quran ini diasing-asingkan. Riwayat ni maknanya sebelum ni di sini ada 3. Kemudian disesuai untuk bacaan tu, ditulis
dengan resam yang Rasulullah ajarkan, kan? Kemudian diasing-asingkan. Satunya dihantar ke tempat-tempat Amsar Islam yang ada, iaitu di Madinah, di Makkah, Basrah, Kufah, dan di Syam. Ada lima Amsar yang dihantar. Satu disimpan oleh Sayyidina Osman sendiri, jadi ada 6 lah. Asli sebut ada 5, tapi tak termasuk yang disimpan oleh Sayyidina Osman, jadi ada 6 yang ditulis pada ketika itu. Jadi dia mengikut riwayat, ya, sampai di Kufah, bentuknya sesuai dengan bacaan ahli Kufah, sesuai, boleh dibaca. Kufah kan ada ramai qurra di situ. Ada imam kita Asim, kan, riwayat daripada Kufah. Kemudian Hamzah Kufah, Kisai juga Kufah. Ini ikut mushaf yang dihantar ke Kufah, kan. Ada yang ikut yang Madani, yang Madinah punya, yang Mekah, kan. Macam Ibn Katsir Al-Makki, dia ikut yang mushaf Makkah. Jadi Quran ni semua sebenarnya dipersetujui oleh para sahabat, tidak ada yang tikai. Semua setuju riwayat tersebut. Kemudian slide berikutnya. Baik. Daripada Quran yang ditulis tersebut, dia menimbulkan satu isu yang lain. Maknanya apabila semua riwayat Quran tu dikumpulkan dan diletakkan sesuai dengan bacaannya, penulisan sesuai dengan bacaan, dihantar ke Amsar, jadi timbul isu. Ada setengah qiraat tu yang terkeluar daripada apa yang ditulis oleh sahabat. Ini bila ditulis tu ada yang tak termasukkan, maka dia dikira sebagai syadzah. Inilah permulaan. Sebenarnya dia mula daripada awal lagi. Maknanya apabila Quran turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak terdapat dalam ardah akhirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril tu, bila tak termasuk dalam ardah akhirah, dia akan dikira syadzah. Ini titik mula lah. Kemudian kumpul juga Quran di zaman Osman yang terkeluar daripada tu juga dikira sebagai syadzah. Qiraat syadzah, bukan qiraat mutawatirah. Okey. Baik. Apabila Sayyidina Osman dia kumpul semua mushaf ni, tulis dalam 5-6 mushaf tersebut, dan dia minta semua para sahabat ikut. Ini perintah daripada khalifah. Jadi semua kena ikut. Jadi ada satu riwayat yang dinukilkan oleh As-Sijistani dalam Kitabul Masahif. Kitabul Masahif, dia ada satu riwayat daripada Abu Musa Al-Ash'ari, kan. Dalam riwayat ni, apabila sampai mushaf Osman pada dia sebut, dia kata, ma wajadtum fi mushafi hadha min ziyadatin fala tanqusuha. Apa yang kamu dapati dalam mushaf aku ni, ada yang lebih-lebih ni, aku tulis lebih-lebih ni, jangan padam, biarkan saja. Contoh ada riwayat yang lebih yang dah tak ada pada ardah akhirah, tapi ada lagi dalam mushaf dia, biarkan yang tu. Wa ma wajadtum min nuqsan faktubuh. Tetapi apabila kamu dapati dalam mushafku ni ada kekurangan, tulis tambah. Yang tak ada, tulis tambah. Yang ada lebih-lebih tu, yang tak sama dengan mushaf yang Sayyidina Osman berikan, masukkan. Yang tak sama, biarkan. Yang kurang, masukkan. Ini riwayat daripada Abu Musa Asy'ari. Dan kita dapati sahabat-sahabat sebahagiannya tidak membakar. Ada sebahagian sahabat yang tidak bakar. Ini perintah daripada Sayyidina Osman, daripada khalifah, suruh bakar. Tetapi ada sahabat yang tidak bakar. Dan ini sebenarnya dalam pengetahuan Sayyidina Osman sendiri. Ini benda ni ada dikongsikan oleh Dr. Sya'ban Muhammad Ismail. Dia kongsikan riwayatnya berkaitan Sayyidina Osman sendiri sebenarnya membenarkan sahabat-sahabat yang alim ni, yang memang qurra, dan dia juga faqih, yang kibar sahabat,
yang memang tidak akan keliru, dibenarkan untuk simpan oleh Sayyidina Osman sendiri. Maknanya perintah tersebut untuk orang lain, tapi untuk sahabat-sahabat kibar sahabah yang alim, yang qura' ni tak apa, boleh simpan. Jadi daripada perkara-perkara ni, maka timbullah, maknanya dia akan membawa kepada timbulnya kira-kira ataupun dalam bahasa Arabnya disebut sebagai tasarruban. Kalau bahasa Melayu kita terserap lah. Rupanya kita pun terserap ambil daripada bahasa Arab juga, terserap. Tasarruban maknanya terserap kiraat syazah ni ataupun yang lebih-lebih ni, yang tidak ada dalam urtah akhirah, yang tidak ada dalam kumpulan terakhir oleh Sayyidina Osman, dia terserap masuk riwayat tersebut kepada generasi berikutnya. Kan? Begitulah sejarah memasukkan kiraat ni ataupun kiraat mudrajah ni sampai kepada kita pada hari ini. Baik, slide berikutnya. Baik, Quran dengan kiraat. Apa beza Quran dengan kiraat? Bila kita sebut kiraat mutawatirah, dia tentu dia Quran. Kiraat mutawatirah dan dia diriwayat secara mutawatir sampai kepada Nabi SAW, itu adalah Quran. Kan? Tetapi adakah semua kiraat itu dikira sebagai Quran? Dah tentu tidak, kan? Maknanya yang tidak termasuk dalam pengumpulan oleh sahabat dan keluar ketika mana Ardul Akhirah, dan setengahnya kiraat yang telah hilang, sahabat Ahruf dah turun semua, tapi ada yang dinasahkan bacaan dia, ada yang tidak termasuk dalam Ardul Akhirah. Kemudian apabila berlaku pembarisan mushaf ni dibariskan, kan? Apabila dibariskan mushaf tu, setengah kiraat dah tak boleh baca. Ini boleh juga kita dapati dalam sebuah buku Al-Qiraat Al-Mutawatirah. Dr. Ahmad, Dr. Ahmad, dia senaraikan apabila proses peletakan baris dilakukan di zaman tabi'in lepas tu, kan, yang biasanya Khalil bin Ahmad Farahidi dan yang berikut-berikutnya lah, yang berperanan meletak baris tu supaya kita boleh baca dengan baik, tak salah, kan. Banyak kiraat yang hilang, kiraat yang mutawatirah yang tak boleh dibaca lagi. Sehinggalah zaman kita pada hari ini, inilah yang berjaya dikumpul oleh para ulama. Ada 10 imam, maknanya ada 20 bacaan yang boleh kita baca, yang diiktiraf sebagai mutawatirah yang ada pada hari ini, kan. Yang lainnya adalah kiraat syazah. Jadi kita boleh simpulkan, kiranya kita belajar set, kan, dalam matematik. Set ni kita akan buat bulat, kan. Kita buat bulat, ada 2 bulatan, satu bulatan kiraat, satu bulatan Quran. Kita gabungkan bulat tu, jadi 2 bulatan yang bergabung, kan. Kiraat mutawatirah, dia semua Quran lah. Quran. Kemudian di tengah tu sebelah ni syazah. Jadi maknanya ada kiraat yang bukan Quran. Dia akan duduk di petak yang asing lah. Kiraat syazah akan duduk sebelah sini. Dia tak masuk dalam bahagian Quran. Yang mutawatirah, dia akan duduk dalam bulatan Quran. Maknanya dalam Quran tu, dia bukan semua kalimah ada perbezaan kiraat. Dia ada kalimah-kalimah yang tertentu saja. Jadi sesuailah set tu kita buat bentuknya. Walaupun ada setengah ulama yang tidak bersetuju dan dia kata tidak ada beza pun antara kiraat dan Quran ni. Tapi apabila kita tengok dan kita bincangkan, nampak gayanya ada perbezaan di antara Quran dan kiraat, terutamanya apabila kiraat tersebut adalah kiraat syazah. Dan kita tegaskan di sini, kiraat mudrajah itu masuk dalam bahagian kiraat syazah. Ini slide seterusnya kita akan tengok secara pembahagian dia.
Baik. Yang pertama saya tunjukkan di situ adalah rukun qiraat yang mutawatirah. Rukun qiraat mutawatirah. Saya rasa ramai yang dah belajar lah. Yang ambil pengajian qiraat, dia belajarlah apa rukun qiraat ni. Dia sebenarnya ada sejarah yang panjang sebelum terbentuk matan yang khusus, yang dah established lah, yang dah mantap tu, dia ada sejarah-sejarahnya. Sebelum tu qiraat mana yang dikatakan sebagai mutawatirah. Dia sejarah yang panjang sehinggalah Imam Ibnul Jazari terbitkan ini rukunnya qiraat mutawatirah dan dipegang oleh kita sampai pada hari ini. فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ النَّحْوِ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَهْوِي صَحَ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ وَحَيْثُ مَا اخْتَلَّ رُكْنٌ أَثْبَتَ شُذُوذُهُ لَوْ أَنَّهُ فِي السَّبْعَةِ. Kalau terkeluar daripada 3 rukun ni, dia akan jadi syazah. Maknanya dia mesti bertepatan dengan wajah nahu. Yang keduanya bertepatan dengan rasam Osmani. Kemudiannya mesti sah sanad. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari sah sanad. Tapi ulama bincanglah dalam Munjid Muqri'in, Imam Ibnul Jazari dia tambahkan lagi, sebenarnya dia bukan sekadar sah sanad, dia perlu sanad tersebut mutawatir. Dia bukan sekadar sah saja, dia mesti mutawatir tahapnya, barulah dia boleh diiktiraf sebagai Quran. Itu rukun qiraat mutawatir. Baik. Dari sudut perbincangan sanad, kita boleh bahagikan qiraat ni kepada yang pertamanya mutawatir yang kita sebut tadi, bertepatan dengan rukun-rukun yang kita sebut yang 3 tadi, mutawatir. Keduanya istilah masyhur. Dalam qiraat ada satu istilah masyhur. Masyhur ni dia berbeza sikit dalam hadis lah. Sebenarnya masyhur dalam qiraat ni dia imam yang 3 tu. Imam 3 lagi tu yang menjadikan 10. Kan? Apabila dikaji oleh Imam Ibnul Jazari, sanad-sanad dan qiraat yang terdapat di bawah imam 3 ni, dia juga adalah mutawatir sebenarnya. Jadi qiraat masyhur ini pun sebenarnya adalah mutawatir dalam pembahagian qiraat lah. Yang ketiganya qiraat ahadiyah, ahad, ataupun ada setengah ulama sebutnya sebagai sahih. Ada qiraat yang sahih kan? Yang keempatnya syaz. Yang kelima mudraj. Ini yang kita nak fokus sekarang ni, ada mudraj yang kita sebutkan definisi tadi. Dan yang keenamnya, dah hilang yang keenam. Yang keenamnya maudhu'. Ada qiraat yang maudhu'ah, qiraat maudhu'ah. Dan kita akan setengah tafsir, sekiranya kita buat kajian, kita akan jumpa riwayah yang maudhu'ah ni. Contohnya, sedikitlah contoh untuk maudhu'ah ni, sebab saya nampak belum ada lagi kajian yang dibuat ni, terutamanya dalam bahasa Melayu lah. Dan yang Arab pun belum saya temui lagi lah, berkaitan perbincangan qiraat maudhu'ah yang ada di dalam tafsir. Ada juga yang buat berkaitan dengan Syiah, Mu'tazilah, itu ada kan. Contohnya qiraat yang kita boleh jumpa di dalam tafsir ni, ada setengah sarjana tafsir kita dia cuba takwil. Contohnya innama yakhshallahu Allahu min ibadihi ulama'a. Kan? Ini peliklah bacaan mutawatirnya, innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Ini bacaan yang mutawatir. Jadi ada setengah mufassir kita nukilkan bacaan Allah dengan nasab ni dan dia takwilkan. Dia kata khasyiyah sini bukan bermaksud khauf, bukan maksud takut. Maknanya Allah takut pada ulama, bukan maksud dia begitu. Maksud dia adalah Allah Ta'ala muliakan, ta'zim. Dengan maksud ta'zim, Allah Ta'ala muliakan orang di kalangan manusia ni, yang Allah muliakan adalah dalam kalangan ulama. Ditakwilkan. Tetapi bila kita kaji riwayahnya dan kita dapati riwayahnya adalah maudhu'ah,
Sebenarnya tak perlu lagi kepada takwilan tersebut. Contoh lain, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ada juga di bawah min syarrim ma khalaq dengan tanwin, tambah satu saja baris. Syarrin, syarri, syarrin. Kan? Dia akan ubah makna dan dia rupa-rupanya menyokong satu pandangan, iaitu pandangan daripada Mu'tazilah. Sangat bahaya. Tetapi kita dapati tak ada banyak kajian berkaitan qiraat mawdu'ah ni, dan saya pelawarlah kepada anak-anak pelajar sekalian yang berminat boleh mengkaji. Nanti mungkin peringkat master ataupun PhD nanti insyaAllah. Baik, slide berikutnya. Apabila kita sebut qiraat mudarajah ni, dia merupakan penambahan kalimat Al-Quran atas tujuan pentafsiran, dan yang dinisbahkan tersebut adalah kepada para sahabat. Jadi kita tengok dulu sebenarnya siapa sahabat yang terkenal sebagai qurra ni. Jadi kita tengok qurra yang terkenal sebagai sahabat ni. Kita tengok yang pertamanya saya ambil daripada Imam Suyuti dan juga daripada Dr. Sya'ban Muhammad Ismail. Dia kata ada 7 orang yang terkenal sebagai sahabat, yang terkenal sebagai qurra, sahabat yang terkenal sebagai qurra, iaitu Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda dan Abu Musa Al-Ash'ari. Tadi kita dah baca Abu Musa Al-Ash'ari, satu riwayat dia kan, kaitan penyalinan mushaf tu. Imam Suyuti juga ada sebut dalam Tabaqat Al-Qurra, dalam kalangan sahabat ni ada orang pelajar Quran daripada Ubay, iaitu Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Sa'id, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga mempelajari Quran daripada Zaid, kemudian ramai tabi'in mengambil riwayat daripada mereka. Saya nak tunjukkan sini nama-nama sahabat yang terkenal sebagai qurra. Yang berikutnya, baik. Apabila sahabat-sahabat yang terkenal sebagai qurra ni, dia sebenarnya mereka ni ada mushaf mereka yang tersendiri. Dia ada mushaf dia. Baik. Kalimah mushaf, kita tengok kalimah mushaf ni saja, saya nak tambahkan sedikit berkaitan dengan mushaf ni. Dia berasal daripada ushifah kan. Dan suhuf tu, kita kata zaman Nabi tu ditulis atas suhuf, ada suhuf dia kan. Suhuf ni dia jamak daripada sahifah. Dan mushaf berasal daripada situ, mushaf. Mengikut Farjani kan, dia kata ahli Nuhah dan bagian ulama, dia membaca mushaf ni dengan mishaf. Baca dengan mishaf. Kasrahkan baris mim. Manakala Imam Nawawi ada juga, dia bahas benda ni dalam Tibyan, kalau tak salah saya, dalam Tibyan fi adab hamlatul Quran. Dia kata kalimah mishaf ni dia boleh baca dengan 3 wajah. Boleh baca dengan mashaf ataupun mushaf ataupun mishaf. Tetapi yang masyhur adalah dengan mushaf dan mishaf. Mashaf tak masyhur. Kita sebut mushaf lah yang masyhur ataupun mishaf. Begitu. Baik, nama-nama mushaf yang kita temui, yang ini saya ambil daripada Dr. Sya'ban juga, Dr. Sya'ban Muhammad Ismail. Nama-nama mushaf tersebut adalah mushaf Umar Al-Khattab, mushaf Ali bin Abi Talib, mushaf Aisyah Ummul Mukminin, mushaf Hafsah Ummul Mukminin, mushaf Ummu Salamah, mushaf Abdullah bin Zubair, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Abdullah bin Abbas, mushaf Abdullah bin Mas'ud. Ini ada mushaf yang dinisbahkan para sahabat. Ada ulama bincang juga, adakah kalimah mushaf ni dia dah ada zaman Nabi SAW ataupun kemudian. Maknanya
selepas zaman Nabi baru ada perkataan mushaf tu. Tetapi bincangan ni panjang lah. Boleh tengok dalam Az-Zarkashi ada bahas kaitan benda ni. Dia ada bawa asal daripada pandangan Muzaffari dan sebagainya. Tetapi ada hadis sebenarnya. Ada hadis. Dalam Ibn Majah ada riwayat hadis ni. Wa mushafan warrathahu. Dia sebut perkataan mushafan tu. Jadi nampak gayanya kalimah mushaf tu memang ada dah di zaman Nabi SAW. Kan? Menurut riwayat hadis yang ada tersebut lah. Baik, berikutnya. Ini mufassir dalam kalangan sahabat. Ada 10 orang sahabat yang masyhur dalam tafsir. Yang pertamanya Khulafa al-Arba'ah. Khulafa al-Arba'ah, kan? Kemudian Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari dan Abdullah bin Zubair. Ini disebut oleh Imam Suyuti lah, kan? Menurut Dr. Hussein Az-Zahabi, dia kata 4 orang sahabat ni adalah mereka yang paling banyak meriwayatkan tafsir. 4 orang sahabat, Khulafa Arba'ah, kan? Kiranya kita susun dasarkan yang paling banyak meriwayatkan tafsir. Pertama, Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Ali bin Abi Talib. Kemudian Ubay bin Ka'ab. Ini kalau susun lah, ikut yang paling banyak tafsirkan Quran tu. Tetapi ada ramai lagi sahabat yang dikenali sebagai mufassirin. Cuma tafsiran yang dibuat oleh mereka sedikit kalau dibandingkan dengan 10 sahabat yang kita sebutkan tadi. Itulah para sahabat yang terkenal sebagai mufassir. Baik. Saya sebut tu mushaf, sahabat yang terkenal sebagai mufassir dan sebagainya. Tujuannya saya nak tunjukkan bahawa qiraat mudrajah ni diriwayatkan daripada mereka, dinisbahkan kepada orang-orang ni, orang yang memang dalam kalangan kibar sahabah, dan juga mereka ni yang ada mushaf tersendiri. Jadi nak tunjukkan memang riwayat daripada orang yang memang berautoriti lah nak bercakap berkenaan tafsir dan juga qiraat. Baik, selepasnya, sebab tajuk kita berkaitan dengan fiqh juga, dan kita akan tengok kaitan di antara fiqh dan juga qiraat mudrajah. Sini saya bawakan juga dalam kalangan sahabat yang faqih ataupun fuqaha dalam kalangan sahabat. Baik. Ibn Qayyim dia bagi 3 kumpulan. Kumpulan pertama yang paling banyak keluarkan fatwa. Inilah nama yang saya senaraikan ni, kan. Lebih 130 orang. Yang paling banyak sekali ada 7. Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Kan? Ada satu riwayat, ada orang kumpul ni, ada ulama kumpul fatwa Abdullah bin Abbas. Dia kumpulkan lebih ada dalam 20 jilid fatwa. Nak sebut yang banyak Abdullah bin Abbas. Ini ulama yang paling banyak lah. Golongan pertengahan yang keluarkan fatwa, itu senarai nama dia saya merahkan tu. Dan golongan yang paling sedikit keluarkan fatwa. Ini kalau dikumpulkan hanyalah buku yang kecil lah yang adanya. Baik. Yang berikutnya, baik. Kehujahan dan pendirian sarjana tafsir dan fuqaha. Dia ada kumpulan yang menerima ataupun menyokong kehujahan, dan ada kumpulan yang menolak kehujahan qiraat mudrajah ni. Golongan yang menyokong, ini saya sebutkan Hanafiyah,
Maknanya mazhab Hanafi, Hanbali dan sebahagian daripada Syafi'iyah. Kumpulan yang menentang pula Maliki, sebahagian Syafi'i dan satu riwayah daripada Hanabilah. Ini dua kumpulan yang ada kan. Namun begitu, walaupun disebut bahawa Imam Syafi'i ataupun dalam mazhab dia menolak kehujahan qiraat mudrajah ni, Syekh Abdul Halim Hadi Aqabah, dia Aqabah ni dia ada buat kajian dan dia dapati apa yang dikemukakan bahawa mazhab ini menolak adalah tidak betul, salah. Tetapi sebenarnya dia bukan semua ditolak, ada yang diterima. Contohnya dalam satu riwayah ataupun dalam satu fatwa yang ada di dalam Al-Um, iaitu ayat faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin mutatabi'at di situ. Walaupun secara umumnya ditolak, tapi di sini Imam Syafi'i sendiri dia terima sebab riwayat itu riwayat yang kuat yang diambil daripada Ubay bin Ka'ab. Maknanya setengah kehujaan mudrajah ni diterima apabila didapati riwayat tersebut adalah kuat. Maknanya bukan secara menyeluruhlah ditolak. Juga sebahagiannya diterima dalam di sini dalam pengeluaran hukum lah, wajib berturut-turut dalam kafarah kan, dalam puasa tersebut. Baik, slide berikutnya. Baik, apabila sebenarnya dalam buku saya tu saya ada bincang panjang apa hujah-hujah penerimaan, hujah-hujah penolakan, dan ini kesimpulan sedikitlah daripada Syekh Abdul Hadi, dan dia bagilah sebab apa walaupun bentuk dia tu macam riwayat Quran tapi boleh diterima sebabnya dia sah, sanad dia sahih kan. Kemudian dia merupakan pandangan daripada majoriti ulama. Bagi dia apabila ulama ramai sekali bersetuju, tentulah dia lebih dekat dengan kebenaran bagi dia lah. Jadi dia pilih bahawa qiraat mudrajah ni sangat kuat untuk dijadikan hujah dalam tafsir dan juga dalam fiqh. Baik, berikutnya. Ini saya bawa sedikit contoh lah. Kita di hujung dah ni bahasan kita, insya-Allah contoh qiraat mudrajah yang ada di dalam tafsir. Satu contoh tadi baca surah Kahfi, saya teringat saya tak masukkan contoh ni dalam slide ni. Tapi tadi saya baca tengah hari tadi, baca surah Kahfi, sampai sini saya teringat. Tak masuk dalam slide. Ada satu ayat, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Wa kana wara'ahum. Jadi setengah ni orang keliru macam mana wa kana wara'ahum, di belakang mereka. Mereka kan nak pergi ke depan sana. Nelayan yang miskin ni, miskin kan dah sampan, dia nak ke depan sana. Tapi dalam Quran sebut wa kana wara'ahum. Jadi adalah sebagian ulama sebut ataupun menjelaskan makna dia, sampan kan bila kita ke kayu, kita nak ke sana tapi kita menghadap ke belakang. Nak bagi laju macam itulah. Kita jalan kayunya cara ke belakang, kita nak ke depan sana tapi kita menghadap belakang kita ke sana. Jadi macam tu ayatnya, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Dia rampas, ada raja yang rampas sampan-sampan orang miskin ni. Jadi dipecahkan sampan tu jadi cacat. Jadi ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas, dia membaca dengan wa kana amamahum, di hadapan mereka. Dia jelas maksud dia, wa kana amamahum malikun ya'khudhu kull safinatin salihatin ghasba. Maknanya safinah salihah, sampan yang elok. Maknanya raja ni dia hanya ambil sampan elok aja. Sampan yang pecah tak ambil. Jadi sampan tu dipecahkan, raja tak ambil.
Dan bacaan mudrajah tu ada tambah sadihatin, ada tambah, dia menjelaskan maksud lagi. Maknanya raja terlepaslah orang miskin ni daripada sampan-sampan mereka dirampas. Jadi kita nampak ayat tersebut bacaan daripada Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas menjelaskan dengan sangat jelas sekali makna ayat tersebut. Baik, slide berikutnya. Ini contoh yang kedua lah. Contoh yang kedua, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Baik, ada riwayat dalam mushaf Ali dan mushaf Ibn Abbas, wa aqimul hajja wal umratu ila al bait wa atimmul hajja wal umratu ila al bait lillah. Ada banyak riwayat ni, ada wa aqimu, ada wa atimmu. Wa aqimu, atimmu, wa atimmu, maknanya kita laksanakanlah. Laksanakan bukan cincin-cintai, dengan sempurna sekali. Atimmu, begitu. Cuma ada tambahan daripada sahabat, ilal bait, dan ada tambahan bacaan dengan wal umratu, umrah tu. Kalau bacaan biasa, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi ini menunjukkan wajib. Haji dan umrah itu wajib dilaksanakan. Tetapi melalui bacaan syazzah ni yang ada penambahan wa atimmul hajja wal umratu, dia jadi ibtidak, jadi mubtada, maka hukumnya pun akan jadi beza. Ini masuk fiqh sikit. Maka hukum di sini umrah akan jadi sunat. Dan ada ulama Malikiyah, dia mengambil daripada bacaan ini sebagai hukum dan baginya umrah itu adalah sunat, tidak wajib. Banding dengan mazhab yang lain. Nak tunjukkan kesan riwayat tu terhadap tafsir dan juga terhadap fiqh. Ada sini dua-dua sekaligus. Yang berikutnya, saya pilih-pilih je ni. Ada satu riwayat qiraat al-mudrajah, ditambah di situ fanadahu Jibril wa huwa qa'imun. Fanadu, bacaan mutawatir dia, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria kan, dia di mihrab dan diseru oleh malaikat. Di sini ada jamak kan, fanadathul malaikah. Jadi bila jamak itu, siapa yang seru sebenarnya? Semua malaikat lah. Sini ada bacaan tambahan Jibril, bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud, fanadahu Jibril. Apabila Jibril seru tu, disebut oleh Abu Hayyan Andalusi, dia kata apabila ketua sebut tu, dia mewakili semua sekali lah. Jibril merupakan ketua para malaikat. Bila dia seru, tunjukkan semua malaikat tu diwakilkan kepada ketuanya. Cuma bacaan mudrajah ni, dia menjelaskan bahawa yang seru ni adalah Jibril. Dan kita tengok di dalam kitab-kitab tafsir, para mufassirin, sarjana tafsir meletakkan ini sebagai hujah bahawa yang menyeru tu adalah Jibril alaihi salam. Contoh yang berikutnya. Ini dalam fiqh. Di dalam fiqh, yang pertamanya, contoh dalam fiqh. Okey. Walahu akhun au ukhtun min ummin. Ni wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Itu ayat dia. Dia tak ada tambahan min ummin. Dalam qiraah Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ada tambah min ummin. Rupa-rupanya penambahan daripada sahabat ni ataupun qiraat mudrajah ni, dia menjadi pegangan para ulama sehingga dia bertaraf ijma'. Seluruh ulama setuju dengan hukum ni. Yang layak menerima pewarisan tersebut adalah saudara-saudara sebelah ibu sahaja. Bagi orang yang dia meninggal, dia tidak ada ayah, dia tidak ada anak,
Dia sebatang kara lah. Tak ada. Jadi dia ada adik-beradik sebelah ibu saja, sebelah mak dia saja yang boleh menerima warisan tersebut. Ini penambahan ni menjadi dalil bagi ijma' ulama. Hukum warisan tu hanyalah sebelah ibu, berdalilkan ini qiraat mudrajah. Maknanya tinggilah sehingga sampai ke tahap ijma' tersebut. Baik, yang berikutnya, wa 'alal warithi dzir rahmil muharram mithlu dzalik. Kan dia ada tambah dzir rahmi muharram. Kan maknanya dalam mazhab Hanafi, ulama yang maknanya bukan boleh ambil ni saja, bukan adik-beradik ni bukan boleh ambil harta warisan saja, tetapi dia juga bertanggungjawab, dia juga wajib untuk menjaga ataupun dia kena bagi ni lah nafkah. Wajib nafkah ni terhadap adik-beradik pun kena juga. Dia kan dalam pewarisan dia layak terima. Jadi qiraat daripada Ibnu Mas'ud ni dia jelaskan bahawa tanggungjawab adik-beradik juga terlibat. Dia juga berkewajipan untuk bagi nafkah kepada anak-anak yatim tersebut. Yang berikutnya, yang terakhir lah insyaAllah, terakhir. Ini contoh yang kita akan selalu jumpa lah. Kalau ada buku tulis pasal qiraat mudrajah ni, dia akan bagi contoh yang ni lah. Dan contoh yang ni sangat jelas lah. Faqta'u aymanahuma, potong tangan yang kanan. Sekiranya pencuri mencuri bagi kali pertama, jadi dipotong tangan. Nak potong tangan mana? Jadi ulama ambil daripada qiraat mudrajah ni, qiraah daripada Abdullah bin Mas'ud, faqta'u aymanahuma, yang kena potong untuk kali pertama adalah tangan kanan. Jadi ulama berhujahkan daripada qiraat mudrajah ni, dia potong tangan kanan dahulu. Jadi tunjukkan bahawa qiraat mudrajah ni berperanan lah dalam istinbat hukum dan digunakan oleh para ulama dalam penghujahan mereka. Jadi secara banyak lagi contoh-contoh ada dalam buku saya lah, boleh dapat di penerbit UKM insyaAllah bagi yang berminat lah. Saya rasa setakat tu dulu, kita pun dah sampai pukul 4. Saya serahkan kembali kepada saudara Muaz. Sini. Masya Allah, banyak sekali yang doktor telah kongsikan kepada kita pada hari ini. Kita pun berada di penghujungnya, tetapi bukan perakhiran lagi. Penghujung bukan perakhiran. Maksud di sini, bagi meraihkan para hadirin pada hari ini, kita berbesar hatilah untuk membukakan ruang sesi soal jawab. Mungkin tidak semua dapat diutarakan, tapi insyaAllah kami akan usahakan para penonton boleh dialu-alukan ya soalan sekiranya ada. Okeylah Ustaz, ada satu. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ain Azman, saya ada nak tanya soalan Ustaz, apakah signifikan ataupun kepentingan mendahulukan qiraat mudrajah berbanding qiraat mutawatirah dalam mentarjih makna? Baik, Boleh terima kasih Ustaz, kepada Ain yang bertanya kan. Ya, Ustaz. Kepentingan dahulukan qiraat mudrajah berbanding qiraat mutawatirah dalam tarjih makna. Baik, di sini yang kita bahaskan tadi, dia bukan bentuk tarjih qiraat mutawatirah ataupun tarjih qiraat mudrajah terhadap qiraat mutawatirah, tetapi dia membawa suatu yang baru. Maknanya bukan ditarjih, benda tu tidak ada lagi, dia tidak ada dalam qiraat mutawatirah, dia jelaskan makna. Dia tidak ada dalam qiraat mutawatirah, dia membawa hukum yang baru, begitu. Dia bukan tarjihkan, makna qiraat mutawatirah dah ada. Tetapi berkaitan dengan tarjih ni, saya jelaskan sedikit lah. Tarjih qiraat ni, bila kita tengok kajian daripada
Maki bin Abi Talib Al-Qaisi. Dia ada senaraikan takat mana yang boleh kita tarjih di antara qiraat ni. Yang pertama, dia kata tarjih qiraat mutawatirah dengan qiraat mutawatirah. Ini dibolehkan, walaupun setengah ulama bincang panjang lah, tak boleh mufaddalah di antara qiraat mutawatirah. Kan dua-dua Quran, macam mana kita nak tarjihkan Quran? Dua-duanya kalamullah kan. Tapi setelah bincangan dilakukan, qiraat mutawatirah dengan qiraat mutawatirah boleh dilakukan, tetapi tidak boleh ada celaan. Kita tak boleh kata yang ni salah, yang ni lebih rendah. Ini tak boleh. Boleh tarjih tapi tak boleh ada celaan. Pertama. Kedua, tarjih qiraat mutawatirah dengan syadzah. Ini boleh. Bentuk tarjih yang dibenarkan. Untuk tarjih mutawatirah, tarjihkan yang syadzah boleh. Yang ketiga, tarjih syadzah terhadap mutawatirah. Ini tidak dibenarkan. Tak boleh. Dan tentulah riwayat mutawatirah yang akan didahulukan. Itulah yang dapat dikongsikan kan. Maknanya maksud tarjih itu. Tetapi yang Ain tanya tadi, saya rasanya bukan tarjih. Ini membawa makna baru ataupun penjelasan terhadap qiraat mutawatirah. Dia bukan tarjih. Okay. Baiklah. Kita ada soalan kedua. Ustaz, daripada Nurul Nadiah Mustazah, apakah hukum membaca qiraat mudrajah dalam solat? Ustaz, Baik. silakan Ustaz. Qiraat mudrajah ni dia berada dalam bahagian qiraat syadzah, qiraat syadzah. Jadi pembahasan ulama dia ada ikhtilaf pandangan lah. Khilaf pandangan, adakah boleh untuk kita baca qiraat syadzah dalam salat? Dia ada khilaf ulama, tapi Syafi'iyah memang menolak. Macam Imam Nawawi rahimahullah taala, dia kata sekiranya ada yang baca qiraat syadzah dalam salat, batal, salatnya akan batal, tak boleh dibaca. Tapi mazhab lain ada, dia ada bincangan yang lebih detail lagi lah. Macam Imam Hanafi, dia ada 3 pandangan. Maknanya ada pandangan yang tak boleh, kemudian ada boleh sekiranya tidak merubah makna, dan begitulah. Ada banyak pembancangan dalam mazhab yang lain. Tapi mazhab kita dan juga jumhur fuqaha dan ulama tidak membenarkan bacaan qiraat syadzah, termasuklah mudrajah ni di dalam salat. Tidak boleh. Saya tambah lagi soalan. Boleh ke tidak baca di luar salat? Boleh ke tidak? Bacanya sebagai Quran. Benda ni juga jumhur ulama tidak benarkan kita baca dia sebagai Quran. Tak boleh baca. Qiraat syadzah kita tak boleh baca dia sebagai Quran. Tetapi walaupun hukum begitu, kita boleh belajar, kita boleh mengajar ke orang lain, kita boleh kumpul, kita boleh jadikan hujah dalam bahasa, menguatkan bahasa, kita boleh istimbat hukum fiqh. Ini dibenarkan oleh para ulama. Tetapi membacanya sebagai Quran tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada soalan yang terakhir saya rasanya. Ya, daripada Hanan Rusli. Jika ada haji hajah pakcik atau makcik qari'ah nak belajar tentang qiraat mudrajah, ada possibility kebarangkalian kot. Apakah nasihat yang sesuai untuk mereka, Ustaz? Baik. Siapa saja boleh belajar. Tak kira lah dia umur berapa ke, sampai nak mati pun kita belajar. Cuma belajar qiraat ni dia perlukan ketekunan lah. Ketekunan, kesabaran, sebab dia kena melalui banyak peringkat. Maknanya kita tak boleh lah terus ambil sampai ke atasnya kan. Nak belajar tarjih terus. Nak belajar yang memang yang terlalu mendalam. Kita ambil daripada ringan, naik sedikit demi sedikit dengan penuh ketekunan, kesabaran, dengan minat yang tinggi. InsyaAllah siapa pun boleh belajar dan dia akan boleh kuasai sekiranya dia tekun untuk mempelajari ilmu Quran ni. InsyaAllah dia akan memandu kita ke jalan yang betul lah. Dan dia akan dikurniakan pahala
dan akan mudah untuk masuk syurga insya-Allah taala. Siapa pun boleh belajar. Okay. Maka dengan berakhirnya sesi persoalan pada kali ini, maka ini juga menandakan perakhiran kita pada program kali ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada yang Maha Pencipta, dan yang kurang itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Terima kasih juga kepada Ustaz. Wallahu alam. Saya akhiri webinar kita pada kali ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama Ustaz. Ustaz pun jaga diri Ustaz. Ya. Okay, insya-Allah. insya-Allah. Semoga kita dalam lindungannya. Amin. Amin. Dah boleh keluar ni? Boleh Ustaz. Okey.